Baik, apa lagi? Mereka sanggup mengubah segala ketentuan Allah seperti menghalalkan yang haram. Tu. Tak habis lagi Ustazah sebut tadi tentang ketakutan ya. Ruginya orang yang melihat dalam keadaan badannya dibalut dengan kain kafan bagi orang lelaki yang tak pernah hadir ke masjid surau untuk datang solat berjemaah. Ni serugi-rugi manusia. Dia menjerit muslimat ingin dihidupkan kembali untuk sembahyang di belakang imam. Setelah 1 hari dia akan disembahyangkan di hadapan imam. Yang kedua, siapakah orang yang paling rugi? Itulah dia wanita yang ketika hidupnya Allah suruh tutup aurat dengan sempurna, muslimat dirahmati Allah, tetapi sampai ke mati dia tidak diberi kesempatan untuk menutup aurat. Faham tak muslimat? Saya percaya di kalangan keluarga kita, jiran tetangga, adik-beradik kita ramai lagi. Maka bila kita terkesan dengan apa tamsilan ini, kita mendoakan mereka dengan kasih sayang. Ya Allah, aku terkesan kalau sampai jenazahnya diusung, dibalut tubuhnya dengan kain kafan, baru saat itu dia merintih, menjerit, hidupkan aku balik ya Allah, aku nak betulkan cara pakai aku ni, nak menutup aurat. Kesian anak aku saat itu ya Allah, kesian jiran aku yang baik saat itu ya Allah. Maka engkau campakkan hidayah dalam hatinya sekarang ini ya Allah, agar dilembutkan hati untuk menutup aurat ya Allah. Ni kita doa dengan kasih sayang, dengan ilmu muslimat. Bukan bila kita nampak pergi masjid saja mak dia, tapi anak tak tutup aurat. Engkau rasa mak dia kena heret juga tak dalam neraka? Oh tu pandai-pandai muslimat. Terkadang ibu sudah berlinang air mata, doanya tidak berhenti muslimat. Tetapi kita bantu jiran kita, kawan kita yang baik tu dengan doa dan kasih sayang. Ya Allah Tuhan, kan anak dia anak aku juga. Dalam solat hajat kita muslimat dirahmati Allah khas, kadang suami tanya, lepas sembahyang lagi, sembahyang lagi, sembahyang apa tu? Hati kata, ya Allah tadi hajat aku, yang ni aku minta sangat ya Allah, tolonglah anak-anak jiran-jiranku, sebab mereka tu baik dengan aku ya Allah. Kesihan dia. Kerana apa kesian? Takut nanti bila jenazahnya diusung, barulah dia terpekik lolong minta dihidupkan balik untuk menutup aurat. Jadi paling kurang muslimat, biar anak kita mudah-mudahan Allah letakkan gerak hati dia nak menutup aurat pertama kali saat bila dia rasa malu tak tutup kepala bila baca Yasin atas jenazah emaknya nanti. Betul tak? Tak ada orang baca Yasin muslimat kan, orang semua pakai tudung ni, ada mayat depan aku ni, mayat mak aku pula, dia akan tenggek selendang atas kepala. Tapi sambil baca Yasin, dek kerana mustajabnya doa seorang ibu, kan Allah janji doa ibu ni mustajab. Tinggal sabar je lagi, tak dapat masa hidup, masa mati Allah bagi. Sebab tu doa jangan sebab malu pada jiran muslimat. Doa sebab malu dengan Allah. Tuhan kesian anak aku kalau engkau tak beri peluang macam ni ya Allah. Kalau aku mati nanti siapa dah nak nasihat dia? InsyaAllah ibu yang ikhlas, yang sabar ini muslimat, saat matinya anak tenggek selendang atas kepala akan ada satu rasa. Lepas hantar mak aku ke perkuburan ya Allah, aku niat nak tutup aurat dengan sempurna. Sebab lepas ni tak ada dah orang nak membebel ke aku untuk tutup aurat. Tak ada dah ya Allah kan. Maka engkau lembutkan hati aku untuk tutup aurat dengan sempurna. Mulai esok lusa lepas maknya dikuburkan, adalah makcik-makcik jiran yang busybody, membawang bawang ke apa bawang putih ke bawang merah Kau dulu mak engkau selalu nangis kat acik, suruh pakai tudung. Sekarang mak engkau dah mati baru engkau nak pakai tudung. Baik tak payahlah, sia-sia. Ni makcik bawang tau. Faham ke tak faham? Sepatutnya ya Allah syukur sayang, mak engkau dulu punyalah menangis, berdoa tak berhenti kan. Mintalah Allah gerakkan kau ni pakai tudung. Sekarang pakai dah tudung. Mudah-mudahan kekal. Cantik awak pakai tudung macam ni. Kenapa kita bagi galakkan muslimat? Walaupun maknya dah mati, doa maknya dulu, takut nanti diazab Allah sebab tak memperingatkan anak. Lalu ingatkan anak dengan doa, dengan kasih sayang. Hatta matinya baru anak berubah. Kan? Sia-sia tak mak dalam kubur muslimat? Tak sia-sia. Sebab setiap dia keluar rumah dengan niat nak tutup aurat, pahalanya mengalir kepada ibu yang dulu mendoakan, kepada ibu yang dulu mengingatkan. Sebab itu ibu, hari ni kita nasihat anak kita jangan sebab malu dengan orang. Mak ni malu tau, mak ketua muslimat engkau tak pakai tudung, kan orang masjid kata apa? Ni lambat lagi nak makbul muslimat. Kita malu dengan Allah kan? Tuhan, biar kesilapan aku 20 tahun lepas, di usia 30 tahun aku tak tutup aurat lagi. Jangan diulang oleh anak aku ya Allah.
Kan? Janganlah ulang kesalahan mak dulu. Mak dulu jahil, mak dulu tak tahu. Sekarang ni mak dah nasihatkan kamu, mudah-mudahan kamu berubah. Kerana apa mak? Kita muda lagi kan? Betul kamu muda lagi. Tapi mak takut umur kamu tak sampai macam mak 60 tahun. Kan banyak 30 tahun pun dimatikan oleh Allah. Mak paling syukur sekarang Allah panjangkan usia mak sempat bertaubat. Sempat bertemu jalan pulang. Mak takut anak mak Allah tak panjangkan usia. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu mak baik dah berubah saat tuanya. Tetapi anak jauh lebih baik berubah saat mudanya. Itu pujuk dengan kasih sayang. Lalu makcik-makcik bawang, kalau jumpa kategori macam tadi, jangan kata, kesian mak kau dalam kubur tu, tak tahulah kan, menyesal kot dia kan, mati sekarang ni kau baru pakai tudung. Ada muslimat, orang dalam kubur tu tak menyesal sebab anak dia baru pakai tudung sekarang. Contohnya apa ibu-ibu? Dulu kita siapa? Kita flashback balik, kita siapa dulu? Masa main bola jaring kan? Skirt dekat atas lutut, ingat tak? Kan? Masa kita muslimat dirahmati Allah, pantang dapat tiket wayang free, kita lah yang duduk muka depan sekali. Kita tu lah kita. Siapa kita tu sendiri mau ingat. Okay, jadi hari ni muslimat, kita dah duduk dekat atas ni, ruang yang Allah cipta sebagai Raudatul Jannah. Kita teringat, Allah Tuhan, semua tu dosa. Aku bersyukur Engkau jemput aku duduk dalam ketenangan, ya Allah. Duduk dalam situasi yang macam ni. Tak banyak sikit ibu ayah kita yang dulu nasihat kebaikan pada kita dapat saham dalam kubur. Sebab itu tiap langkah kita tadi datang ke sini, tiap pusingan tayar kita yang kita isi minyak sebagai modal nak datang ke majlis ilmu, itu semua muslimat dirahmati Allah adalah infak, yakni kita belanjakan untuk jalan Allah. Jangan pandang sebagai sia-sia. Tu. Kesian orang yang tak faham semua itu sebagai adalah saham akhirat dia. Kesian muslimat. Apa lagi? Lalu mereka tidak dapat membezakan batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kata Allah dalam Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Kan ada muslimat dirahmati Allah, kalau tanya ni hukum halal ke haram, dia jawab halam. Kenapa pula halam? Kan muslimat. Allah kata halal, dia haramkan. Allah kata haram, dia halalkan. Yang penting ikut nafsu dia. Faham tak muslimat? Ini orang yang melampau-lampau. Sebab itu Masya Allah, terkadang kita sebut macam mana, Tuhan, apa sahaja yang Allah halalkan, aku akan sampaikan itu sebagai halal, dan aku akan amalkan itu sebagai perkara yang halal muslimat. Walaupun terkadang nafsu aku ni tak suka. Sebab itu kita didik nafsu kita ni dengan ilmu, maka kita akan terpandu muslimat. Habis bulan Ramadan contoh, tiba-tiba hidayah datang malam raya, kan? Daripada 1 Syawal tu duduk buat tarawih tiap malam. Dia orang Masjid Ibn Abbas pandang pelik ni. Agak-agak Allah terima tak tarawih kita tu muslimat? Walaupun kita sudah taubatan nasuha. Kan banyak lagi solat-solat fardu yang kita tak qada. Tiba-tiba tiap malam dia buat solat sunat tarawih. Acik menyesal, dulu-dulu acik tak tarawih ustazah. Acik nak tarawih ni sempena bulan Muharram ni. Cik tak ada tarawih pada bulan ni. Sebab apa muslimat? Sebab Allah tak perintahkan. Faham tak? Kita buat ini yang kata ikut Allah, ini yang kita kata ikut Nabi. Kadang-kadang muslimat kita terkesan, ustazah bukankah kita buat macam ni bid'ah? Nabi tak pernah buat dulu. Antaranya contoh muslimat ni kadang-kadang jadi isu dalam masyarakat. Ni live Facebook nak cerita. Kenapa jadi isu masyarakat muslimat dirahmati Allah? Kes-kes macam itulah. Kita nak berselawat pada hari Maulidur Rasul. Bahkan hari ni kita dah jumpa muslimat dirahmati Allah, orang duk buat program-program Maulidur Rasul ni bukan pada bulan Rabiul Awal sahaja. Kan sudah berubah. Hari minggu lepas cancel program nak ke Pangku bersama Kak Teh and the gang. Ustazah ke Sungai Besar. Sungai Besar ni rumah Dai Hakim, juara dai baru ni muslimat. Kakak beliau ni adalah sahabat karib ustazah masa sekolah. Jadi dia dah lama minta, dah lama sangat minta. Tapi ustazah tak larat nak melayan lah kan, walaupun sahabat karib. Tapi sebab kebetulan ada program yang cancel pada minggu tu, ustazah ada free. Ustazah pergi ke Sungai Besar, rumah beliau ni. Hajat bapak dia ni nak kumpulkan semua anak-anak dia muslimat untuk buat
praktikal menguruskan jenazah. Faham tak? Jadi ustazah buat 1 jam untuk teori, 2 jam lagi untuk praktikal. Semua ahli keluarga dia duduk kat depan ni. Pakcik ni menangis-nangis, Masya Allah kan, macam-macam yang dia kongsikan. Dan Alhamdulillah anak-anak yang baik ni semua mengelilingi, belajar secara langsung. Kerana apa? Anak yang kawan baik ustazah tu kata, aku ni sebenarnya risau ni Zai. Kenapa? Bapak aku ni buang tabiat ke apa? Dah. Bapak engkau ni nak jadikan anak-anak ni sebagai anak-anak yang soleh dan bercita-cita nanti biar jenazahnya diuruskan dengan sempurna oleh anak-anaknya. Dan tengok aturan Allah, cantik muslimat dirahmati Allah. Memang ustazah tak ada masa free dah kan untuk kursus-kursus jenazah ni. Saya rasa dah hampir 2 tahun dah saya tak buat secara langsung muslimat dirahmati Allah. Sebab tak larat dah nak duduk bangkit kan. Kalau dulu selalu program-program macam ni kita buat. Lalu muslimat dirahmati Allah, yang itu pertama kali. Sebab apa? Niat seorang ayah tu cukup sempurna, cukup indah. Lalu kita sebutkan apa? Dia kata apa ustazah? Kita ni kadang-kadang kan buat bila dekat nak Ramadan kat kampung ni, dia kata orang duk pergi kubur ramai-ramai ni, lepas tu dia balut balut batu nisan ni dengan kain putih. Kadang ada yang kain warna kuning, kain warna hijau pun ada. Ustazah tanya, biru ada cik? Biru tua ke biru muda? Pelik-pelik lah muslimat dirahmati Allah kan. Benda tu tak ada nak sebut kan. Kata tu lah pakcik ingat kalau putih boleh lah, kuning tak boleh kan. Jadi makna muslimat yang ini semua tidak ada dalam agama Allah. Ustazah mengajak pergilah ziarah kubur bukan pada pagi raya saja. Bahkan hindarkan keadaan pagi raya tu kalau menyebabkan muslimat. Contoh rumah mak ustazah dekat dengan Pasar Keramat tu, akan lalu perkuburan dekat flat Sri Perlis tu tahu. Masya Allah, jam bukan jam sebab orang nak beli daging lagi dah, sebab pagi raya. Betul tak? Bukan nak beli daging kat Pasar Keramat tu sebab pagi raya. Rupanya yang jual bunga kat tepi-tepi yang Masya Allah, pagi raya. Jadi ustazah sebut kempen kepada jiran-jiran mak tu, kita ni tak payahlah pergi pagi raya juga. Bagi orang yang mungkin dah duduk kerja kat Langkawi, kubur mak dia kat Keramat ni, sebab dia nak beraya lagi, nak berziarah lagi, nak ziarah kubur mak ayah. Seorang tempatan ni tak payahlah pergi pagi raya ni. Sama macam kalau kita pergi kat kampung muslimat dirahmati Allah. Kita yang orang KL ni, logiklah kalau pagi raya pergi ke kubur-kubur. Kerana apa? Mungkin setahun sekali, kita jarang-jarang balik. Dan orang-orang tempatan mengalah lah. Kerana apa? Sebab kita mudahkan urusan orang. Makin kurang kereta, makin kurang jam muslimat dirahmati Allah. Sebab yang lebih penting pada waktu hari raya adalah menziarah orang yang hidup. Okay? Kita nak minta taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amalan soleh aku dalam bulan Ramadan. Allah terima juga amalan soleh engkau. Kita ni melampau-lampau muslimat dirahmati Allah. Dan paling syok dia kata tadi Ustazah Hajar, kalau solat solat jenazah sunat buat 3 soft kan. Dia kata kat sini best Ustazah, insya-Allah boleh 3 soft. Sebab dia kata memang akan cari 40 orang untuk solat jenazah. Lepas dapat 40 orang tu, seorang dapat RM5 sampul dalam poket. Oh, kat sini pun jadi juga cik. Ingat kat kampung suami saya je. Kampung suami saya, pakcik-pakcik dia yang pencen-pencen, kadang pi Pak Ngah tadi pi rumah, Pak Ngah pi mana? Itulah alhamdulillah ada 8 sembahyang mayat hari ni. 8 kalau kali dengan RM5, RM40 dah muslimat. Faham dah? La ilaha illallah, orang pencen kerja nak biarlah dia yang mati lagi RM5 lagi. Mati lagi RM5 lagi. Ini wujud tahu suasana macam ni. Kita risau perkara ini menjadi satu budaya. Nabi ajar tak muslimat? Nabi tak ajar. Okay? Jadi perkara macam ni muslimat dirahmati Allah, tanpa ilmu dia ikut benda tu betul.